الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah pada petang ni kita akan menyambung kuliah ataupun pengajian kitab kita, di mana kita membaca kitab atau kuliah kita berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang kita gunakan ini iaitu kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi, dan kita melihat kepada syarahan dia lah, huraian hadis atau syarahan hadis. Masih bunyi lagi okey. Testing okey. Jadi kita akan menyambung hadis yang kedua, masih lagi dalam hadis yang kedua. Hadis yang kedua, hadis Jibril berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh Jibril alaihi salam dalam rupa bentuk manusia dan Jibril telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa soalan dan kita sekarang berada dalam soalan yang kedua, iaitu berkaitan dengan iman. Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW tentang iman. Soalan yang kedua. Soalan pertama kita sudah selesai dah huraian dia. Jadi kata Jibril AS bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni 'anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Qala, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu iaitu kamu membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan juga ilah kamu, wa malaikatihi, dan juga membenarkan malaikat-malaikat, wa kutubihi, dan juga kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, dan membenarkan hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu juga membenarkan tentang perkara qadar. Ini kita masuk bab ni pada hari ini, iaitu percaya kepada qada atau qadar. Ada yang mengatakan qada qadar ni sama qada dan qadar itu sama jadi qada itu dikenali sebagai, maksudnya qada ni ketentuan qada qadar ni mana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadi akidah kita, perkara yang peganglah, menjadi pegangan hati kita, iaitu segala perkara yang berlaku di dunia ni, di alam ini, sama ada pada berlaku pada diri kita, keluarga kita, ahli keluarga kita, dan seluruh manusia-manusia yang berlaku semua ni, serta bukan saja manusia, bahkan alam keseluruhannya. Jadi apa sahaja peristiwa yang berlaku, itu semua daripada perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Akidah kita. Perkara seperti ini tidak diketahui atau tidak menjadi pegangan orang kafir. Dia tidak menjadi pegangan orang kafir. Bahkan orang kafir tidak pun mengetahui tentang perkara qada dan qadar ini. Adapun umat Islam diberitahu kepada kita dan menjadi pegangan kepada kita tentang qada dan qadar ini.
Maksudnya secara umum kita nak cerita segala perkara yang kita tengok berlaku, ya, berlaku sama ada musibah, ya, perkara itu berbentuk kebaikan. Nabi sebut khairihi wa syarrihi, kebaikan, ya, ataupun keburukan. Semua itu daripada perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam perkara qada qadar ini dia ada dua bahagian lah. Ada dua bahagian. Di sinilah ulama khilaf dalam menentukan qada dan qadar. Dia ada dua kalimah, qada dan juga qadar. Dia walaupun kita kata tadi ada yang mengatakan sama je, qada qadar ni sama je, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di atas perkara yang Allah Taala tentukan itu berlaku. Jadi dia kata sama lah. Jadi ketentuan Allah itu adalah apa yang berlaku. Jadi kita boleh sebut sebagai qada, kita boleh sebut sebagai qadar. Ada yang mengatakan qada ini, ya, qada terlebih dahulu kemudian qadar. Maksudnya Allah takdir ada, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ketentuan Allah, perkara yang Allah Taala takdirkan itu disebut sebagai qada, dan berlakunya perkara yang Allah Taala takdirkan itu dia panggil qadar. Okay. Ada juga yang mengatakan, ya, perkara yang ditetapkan oleh Allah itu disebut sebagai qadar. Qadar. Dan berlaku peristiwa terhadap ketetapan Allah itu disebut sebagai qada. Jadi qadar dululah. Qadar dan juga qada, tapi kita biasa sebut qada dan qadar. Qada kan. Dia sebenarnya qadar dulu. Kalau kita menerima pendapat yang ketiga ni, mengatakan ni qadar. Qadar tu makna perkara yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada perkara tersebut berlaku. Jadi berlaku tu peristiwa dia panggil qada. Dia panggil pelaksanaan kepada takdir. Kedua-duanya kita tidak mengetahuinya. Qada ni di antara perkara yang kita tidak ketahui, kan, apa ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan atas yang berlaku ini, kecuali perkara itu sudah berlaku, kan, ataupun sedang berlaku. Nisbah kepada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan itu yang akan berlaku tu kita tidak tahu. Bahkan tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya. Yang tidak ada siapa pun yang mengetahui. Terutama perkara-perkara yang akan datang ni lah. Sama ada pada hari yang sama ataupun hari besok ke, lusa ke, tulat ke, minggu hadapan. Apa yang berlaku besok contohnya, kita tidak tahu. Apa yang berlaku besok kita tidak tahu. Apa yang akan berlaku 2 hari akan datang pun kita tidak tahu. 3 hari akan datang, minggu hadapan, bulan hadapan, kita tidak tahu, kan? Tetapi Allah Maha mengetahui lah. Sebab perkara yang akan berlaku itu ada pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha mengetahui, kan, apa yang akan berlaku 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak tahu. Dia kecuali perkara itu sedang berlaku. Jadi oleh kerana kita tidak mengetahui perkara yang akan berlaku ni sama ada baik atau buruk, kan, contohnya besok 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita cerita atas diri kita, contohnya atas diri kita saja ni, kita tak tahu. Oleh kerana kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku untuk masa akan datang ini, kan, walaupun kita dalam akidah kita sudah beriktikad segala perkara yang berlaku itu adalah daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara itu berlaku dengan berlaku tu maksudnya perkara yang telah Allah takdirkan, itu yang akan berlakunya. Itu yang akan berlaku. Okay. Jadi atas diri kita ni apa yang telah Allah takdirkan, itu kita tidak tahu. Kan? Kita tidak tahu bila kita akan mati, kita tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui di mana tempat kita akan mati. Kita pun tidak tahu. Dan apa yang akan berlaku atas diri kita ni, sama ada kita miskin ke, kan, kita kaya ke, kita jutawan ke, kita bankrupt ke, kita tidak tahu. Tapi dalam ilmu Allah, Allah sudah mengetahui. Kan. Kalau kita tengok kesusahan yang berlaku kepada sebahagian manusia ni sekarang ini, contohnya kita katakan sekarang ni sebahagian manusia ni mengalami kesusahan hidup dia.
Dia adakah 10 tahun yang lalu dia mengetahui perkara ini? Dia tidak tahu. Kan? Dia tidak tahu. Kan? Contoh kalau kita kata orang yang dipotong kaki dia dengan sebab kencing manis. Dipotong kaki dia tu dengan sebab dia kena kencing manis. 10 tahun yang lalu adakah dia tahu kaki dia akan dipotong? Tidak tahu. Kan? Dia tidak tahu. Dia sendiri pun tidak tahu dia terkena kencing manis. Dia sendiri pun tidak tahu. Kan? Dengan sebab dia tidak tahu dia tu kena kencing manis, sebab tu dia makan sedap-sedap tu. Segala jenis makanan manis dia makan. Ya. Apa panggil? Tak kira lah. Ya. Segala-gala jenis makanan tu dia makan. Sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu dia kena kencing manis, tentu dah daripada awal lagi dia tidak akan makan. Dia tidak tahu. Kan? Jadi hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan perkara yang akan berlaku tu kita tidak tahu. Kan? Hikmahnya apa dia? Hikmahnya supaya kita dapat menikmati, ya, sebahagian daripada perkara-perkara yang ada atas muka bumi ini. Kan? Merasai, ya, kalau kita mengetahui perkara yang akan datang ni, ya, boleh jadi banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak kecapi. Kan? Ataupun tidak terkena kepada kita ini, ya, apa panggil, keburukan. Kalau kita tahu perkara yang akan datang ni, perkara gaib kita kata, maka tidak kena keburukan atas kita ni. Kan? Tidak akan terkena keburukan kepada kita. Kenapa keburukan tu terkena kepada kita? Sebab kita tidak tahu perkara gaib. Ya. Sebab tu dah contoh kita kata, ya, kalau kita tahu, ya, dengan sebab apa panggil, kita makan gearbox tu menyebabkan kita kena penyakit jantung, awal-awal lagi kita tidak makan. Betul tak? Dia tahu. Tetapi kerana dia tidak tahu, dia akan kena apa panggil, jantung tu kan, kena apa panggil, tersumbat jantung dia tu, dia tidak tahu. Terkena. Maka ketika mana dia tidak tahu tu, dia makan sesedap hati. Dia boleh rasa lah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika tu. Dia menikmati makanan tersebut, makan sebanyak mungkin. Ni hari-hari gearbox. Hari ni gearbox, besok gearbox, 2-3 hari sekali gearbox. Sebab apa? Sebab dia makan. Kan? Dia boleh berasa sedap. Kenapa? Sebab dia tak tahu dia terkena penyakit jantung. Kalau dia awal-awal tahu dia akan kena penyakit jantung, awal-awal dia tak makan. Jadi dia tak merasai nikmat tersebut lah. Dia tidak akan merasai nikmat tersebut. Ya. Begitu jugalah orang yang apa panggil, contohnya dia apa panggil, boleh merasai nikmat terbang di atas udara tu. Kan? Seronok naik kapal terbang, kan? Kenapa dia boleh rasa seronok? Sebab dia tak tahu kapal terbang tu nak terjunang. Betul tak? Kalau dia tahu kapal terbang tu nak terlempah, dia naik ke? Dia tidak akan naik. Dia mungkin tidak jadi pilot mungkin. Kita sendiri pun kita sendiri pun mungkin tidak akan menaiki. Jadi hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan peluang kepada kita untuk merasai sebahagian daripada nikmat-nikmat dunia ni. Jadi dengan sebab kita tidak tahu tu, kita dapat rasa lah. Kita dapat rasa. Sebelum kena tu kita dapat rasa. Kita kata kenikmatan, keseronokan hidup tu, dia panggil mata'ul hayati dunya. Keseronokan kehidupan dunia. Walaupun kita tahu Allah sebut dalam Quran kehidupan dunia itu memperdayakan manusia, tetapi kita dapat rasa lah. Memang dah sebenarnya dia memperdayakan kita. Ada sebahagian manusia seronok dia tu dapat naik kapal selam, masuk dalam laut tu kan, menikmati keindahan laut tu. Dia masuk tu kenapa? Kan? Sebab dia tak tahu lo kapal tu akan meletup dalam tu. Kalau dia tahu kapal tu meletup, dia akan naik ke? Dah. Macam kita jugalah, kita beli motor mewah tu kan, motor sedap, motor TC besar tu kan. Dia laju tu. Kita berasa sedap tu, berasa seronok.
Seronok kita naik motor laju tu, motor berkuasa tinggi. Kan? Kenapa kita sanggup beli? Kan? Kita sanggup beli sebab kita nak menikmati tu. Kan? Keseronokan naik motor yang laju. Kan? Jadi kita boleh rasa. Kita boleh rasa nikmat tersebut. Ya. Allah berikan peluang kepada kita untuk rasa. Jadi kita dapat merasai nikmat menggunakan kenderaan yang laju itu, sebab kita tidak tahu dengan motor tu kita akan accident mati. Kan? Kalau kita tahu dengan sebab motor tu kita akan mati, kan? Kita akan beli kau motor tu. Dah awal-awal kita tidak akan beli. Kereta sama juga kereta. Saya pernah baca satu artikel, berita ni lah. Kan? Budak remaja ni kan, dia beli kereta apa, Audi lah. Masuk berita dapat Audi. Dia laju lah kan. Laju di highway. Budak muda baru 20 tahun lebih, ya. Sekali masuk bawah lori, putus kepala. Kan? Putus kepala dah, laju sampai 200 km lebih sejam dia tu kan. Speed dia kan. Ya memang seronok. Kalau tidak kita tak belilah. Kalau kita beli, itu beli, manusia beli kereta mewah tu kan, sebab dia nak merasa keseronokan kelajuan tu. Kan, nak rasa seronok bawa laju tu, ya. Perjalanan 4 jam jadi 2 jam, jadi 3 jam kita kata. Kan, buat laju. Ya. Dengan sebab dia tidak tahu tu, dia dapat merasai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan. Cuma Allah sudah sebut dalam Quran, nikmat-nikmat dunia yang kita rasa ni semua memperdayakan kita. Kan? Memperdayakan kita, menipu kita. Kan? Mana tidak hakiki suatu keseronokan untuk kita, bukan hakiki. Sebab itulah di sebalik nikmat itu ada musibah, ada kecelakaan. Dan kita tidak boleh menjadikan nikmat dunia ni untuk kita berasa gembira sungguh-sungguh, bukan. Dunia ni bukan tempat untuk kita bergembira sungguh-sungguh, bukan. Tidak. Dia tempat untuk kita betul-betul bergembira di hari akhirat. Nikmat-nikmat di hari akhirat itu nikmat yang betul-betul memberi kegembiraan, kebahagiaan kepada kita. Adapun nikmat-nikmat dunia ni, ya, semua bersifat tipu daya je. Bersifat tipu daya je. Ni ya. Bahkan ramai pun kita kata manusia sendiri tu, sebelum dia berkahwin tu kan, sebelum dia berkahwin tu, sama ada lelaki ke perempuan, dia kata aku ni kalau dapat perempuan ni rasa macam syurga dah lah. Rasa macam bidadari tu kan, rasa macam hidup dalam syurga dah. Dia perempuan pun sama juga. Aku ni kalau dapat lelaki ni kaya ni kan, kan, nikmatnya hidup dapat lelaki kaya ni. Dia akan rasa seperti itu sebelum kahwin. Betul tak? Dia akan rasa nikmat terbayar-terbayar tu. Gila, macam gila bayar dah lah. Tidak gila bayar, gila cinta lah. Mabuk cinta, saya kata. Mabuk cinta ni kan. Dia boleh rasa tu. Kan? Lelaki pada perempuan, perempuan pada lelaki. Dia. Tapi bila berkahwin, bila berkahwin, mana kata bidadari, kata syurga-syurga tu mana? Kan? Kita kata syurga-syurga tu. Begitu juga sebaliknya. Perempuan dia kata nak dapat lelaki kaya kan, mewah tu, gembira, bahagia. Mana? Kan? Dia berapa tahun kita rasa gembira, bahagia tu? Berapa tahun? Kan? Pasangan tu. Bahkan kawan saya kerja di pejabat agama ni kan, sebagai peguam, sebagai ni lah, pejabat agama lah, dia pejabat agama ni. Dia kata setiap hari itu kan, purata dah 10 kes tu tidak lari. Kes perceraian. Perceraian tu boleh kata setiap, kita kata 1 jam tu 2-3 kes perceraian. Cuba tanya yang kerja mahkamah. Purata tu 1 jam tu kan. Adalah dia sebut, saya tak ingat tu berapa jam. Kalau kira purata tu 1 jam 2-3 kes. Dia perceraian. Bukan kata orang tua. Orang tua pun ada juga. Orang tua, umur datuk-datuk, ada cucu dah. Ada cucu pun, tak apalah. Yang muda-muda ni, baru berkahwin, tak sampai setahun pun ada. Kenapa nak bagi tahu? Tidak hakiki. Dia nikmat-nikmat dunia. Allah pun sebut dalam Quran, Nabi pun sebut dalam hadis, supaya kita manusia ni sedar
dunia yang kita yang kita lalui sekarang ini kan, dunia ni satu kehidupan dia bukan hakiki. Dia panggil kehidupan yang tidak sebenar. Kehidupan yang memperdayakan kita. Kalau kita tengok, sebab tu kita kena faham, kalau kita tengok kesenangan atau kesusahan di dunia, itu bukan hakiki. Tapi memang kita nampak kesenangan, kita rasa kesenangan tu, tapi tidak hakiki. Tidak hakiki. Maknanya bukan sungguh-sungguh. Kalau kita rasa kesenangan, rasa, tapi di sebalik kesenangan tu kita akan jadi susah lah. Kawan kita seorang bankrupt dia, muflis. Dengan sebab apa? Kad kredit. Dia buta, jadi bankrupt dia. Dulu sebelum tu suka dia kan. Sebelum tu dapat tu. Mudah dapat. Dia cerita. Mula-mula bank bagi 10,000. Enjoy dia. Suka. Bayar okey, dia cerita naik 20,000 naik. 20,000. Lepas tu naik pula jadi 50,000. Kan? Siapa habis limit, dia cerita habis limit sekali tak nak bayar dia. Lepas habis berkurang habis akaun dia apa semua. Apa tu mana? Jadi susah kehidupan dia sekarang. Tu kita nak bagi tahu kehidupan dunia tu. Sebahagian manusia ni dia buat, kita katakan dapat duit banyak, duit dia loan kita kata, pinjaman. Suka tu dapat pinjaman. Dulu pinjaman beratus ribu kan dulu. Suka. Berapa lama dia suka? Kan? Berapa lama dengan sebab duit yang banyak dia dapat tu, 300,000, 400,000 dapat. Berapa lama? 10 tahun kah? 20 tahun kah? Kan? Ni ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat loan sampai 300,000, personal loan. Bayar 20 tahun. Dia gembira hanya beberapa bulan saja. 20 tahun menderita nak bayar. Itu dunia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebut dah dalam Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kesenangan atau keseronokan yang memperdayakan. Ini yang perlu kita sedar berkaitan dengan dunia. Sebab itulah tak apalah berkaitan dengan dunia tu. Cuma berkaitan dengan qada ni, maknanya apa yang berlaku ni kan, baik buruk atas diri kita ni, sebenarnya kita tidak tahu. Dengan sebab kita tidak tahu tu, banyaklah hikmah-hikmah dia. Kan? Banyak hikmah dia. Sebab tu kita ni kadang-kadang ulama dia ada sebut lah tu, menarik kalam ulama ni kan. Dia satu kitab tu saya baca, dia menyebut, dia kata kekurangan ni yang Allah berikan kepada kita, sifat kekurangan. Sebab kita manusia ni kan, Allah ciptakan kita ini, pada kita ni ada sifat kekurangan. Sifat yang ada pada kita ni sifat kekurangan dia panggil, bukan sempurna, tidak. Kan? Sifat sempurna hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dari sudut akidah pun kita beriktikad seperti itu, ya. Dia sama ada dia nabi ke dia malaikat ke, tidak kira siapa dia lah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tidak boleh beriktikad sifat dia itu sifat yang sempurna. Tidak ada, tidak boleh. Sebab sifat sempurna hanya ada pada Tuhan, pada Allah Taala sahaja. Selain daripada Allah tidak sempurna. Nabi sendiri pun tidak sempurna sifat dia. Dan kita lebih-lebih lagi lah tidak sempurna. Malaikat sendiri tidak sempurna. Kalau kita kata melihat, kita melihat tidak sempurna. Kalau kita kata mendengar, mendengar kita pun tidak sempurna. Kan? Kalau kita kata mengetahui, sifat kita mengetahui tidak sempurna. Kan? Tidak sempurna tu dengan arti kata mengetahui segala-galanya. Bukan? Kan? Kalau kita tahu melihat segala-galanya. Ya, mendengar segala-galanya. Tidak. Kan? Sifat tu hanya pada Allah sahaja. Selain daripada Allah, dia tidak memiliki sifat seperti itu. Allah tidak menjadikan sifat makhluk dia ni yang dia cipta seperti itu, tidak. Jadi pada kita ni memiliki sifat tidak sempurna. Ya, Allah berikan pada kita sifat tidak sempurna. Jadi kenapa Allah berikan sifat tidak sempurna? Sebab makhluk dia tidak boleh memiliki sifat sempurna. Tak boleh. Dia mesti kena memiliki sifat tidak sempurna.
Jadi memiliki sifat tidak sempurna ni makhluk, pada makhluk ni menjadikan kehidupan makhluk tu sempurna. Jadi maksudnya kesempurnaan kehidupan kita ni, kesempurnaan kehidupan kita kan, dengan memiliki sifat-sifat tidak sempurna, baru je kita jadi sempurna. Bukan kita memiliki sifat sempurna tu menjadikan kehidupan kita sempurna, bukan. Kan. Contohnya terusnya, contohlah saya bagi satu contoh. Kalau kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ni penglihatan, kita ni kita nampak segala-galanya. Kan? Kita boleh hidup di atas dunia ni, nampak segala-galanya. Dengan iblis pun kita nampak, hatu pun nampak, syaitan, jin, segala-galanya jenis makhluk halus tu kita nampak. Sekarang ni Allah Ta'ala jadikan kita tu tidak nampak. Kan? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran tu, sesungguhnya syaitan itu melihat kamu, hal kadang kamu tidak pun dapat melihat mereka itu. Syaitan dia boleh lihat, tengok kita kan, kita tak boleh nak tengok syaitan. Kan? Dan bagaimana keadaan kita kalau Allah jadikan kita ni, kan, kita ni boleh nampak tu syaitan tu. Kan? Ibu syaitan, mak syaitan. Kan? Segala-galanya iblis, kita kata iblis tu. Kita boleh hidup kah? Kita tidak akan boleh hidup. Kita tidak akan boleh tidur pun contohnya. Waktu malam tu kita nampak segala-gala tu iblis. Kita tak boleh tidur. Nampak segala-galanya. Lama-lama jadi gila kita ni. Saya pernah tengok manusia, dia pernah kan di kampus saya ni. Saya pun tak faham juga. Dia nampak jin. Allah Ta'ala jadikan dia nampak tu jin tu. Waktu duk mengamuk. Siapa pecah rumah dia? Duk bergaduh dengan jin. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, dia nampak, Allah jadikan dia tu nampak jin. Tak tahulah macam mana dia cerita. Lama kelamaan jadi gila dia. Jadi gila sebab kehidupan dia tidak sama dengan orang. Dia nampak jin tu kan, dia kata dengar rambut, dengar gabut apa semua. Dia nak marah, jadi dia halau jin sampai pecah rumah dia, rumah sewa dia tu pecah. Kan? Di kampus saya dulu ada seorang makhluk, tidak makhluk, adalah manusia ni. Bisa satu kampung tu dengar suara dia. Dia jadi nampak seperti itu. Lama kelamaan jadi mereng, dia tak boleh nak hidup. Gila lah, macam gila lah. Saya pun tak, waktu saya kecil lagi. Sekarang ni lama dah tak jumpa dengan dia kan. Tak tahu hidup ke meninggal kan, tak tahulah tuan-tuan. Ni kita nak ceritanya. Ya, sebab Allah buka tu sikit je, Allah Ta'ala tidak buka lagi. Allah Ta'ala tak jadikan kita, contohnya kalaulah kita lalu dekat kubur, dekat nampak tu manusia dia azab dalam kubur tu. Kalau kita nampak, macam mana? Bolehlah kita nak hidup setiap hari ni dengan seperti mana kita hidup sekarang ni? Tak boleh. Sekarang ni kita boleh bekerja, kan? Kita boleh bekerja elok ni. Ya, kenapa kita boleh bekerja dengan elok apa semua ni? Sebab kita tak nampak semua tu. Kalau Allah tunjuk pada kita azab tu, azab dalam kubur, orang yang tidak solat contohnya. Azab dalam kubur orang tidak solat, orang yang kita kata tidak tutup aurat, kita kira lah azab orang yang derhaka pada Allah. Allah tunjuk pada kita, lalu kita nampak tu. Begitu dahsyatnya. Agak-agak macam mana keadaan kita. Kita tak boleh nak bekerja. Terus jadi baik kita ni. Jadi baik, duduk dalam masjid, duduk dalam surau, jadi tok wali kita ni. Sekarang kita boleh bekerja tu kenapa? Sebab kita tak nampak kubur tu, kita azab dalam kubur. Azab dalam kubur tu ada. Ada tu sebenarnya. Bukan tidak ada. Tapi kita nampak ke? Tak nampak. Bukti ada. Nabi SAW pernah lalui satu kubur dekat. Bila Nabi lalu kubur Nabi SAW kata tidaklah diazab dua orang. Mana ada? Sedang berlaku ketika tu. Sedang berlaku, sedang diazab manusia tu. Tapi kita tak nampak. Dan kita pun tidak dengar. Itu sebab itulah Allah Ta'ala jadikan sifat yang ada pada kita tu tidak sempurna, kan? Tidak sempurna untuk kita dapat menjalani kehidupan yang sempurna ni. Kalau Allah Ta'ala jadikan tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia melihat, dia mendengar segala-galanya. Tidak ada perkara yang dia tidak lihat, tidak ada perkara yang dia tidak dengar. Kan? Dia maha melihat, maha mendengar segala-galanya. Ni ya. Begitu juga dengan virus apa semua ni.
Kalau Allah Ta'ala zahirkan, contohnya dalam air tu kita nampak tu, kuman kita nampak, kuman tu kita nampak, virus tu kita nampak kan, pada makanan tu, boleh jadi kita pun tak boleh nak makan juga tu. Tapi dengan sebab kita tak nampak, kita boleh makan dengan berselera. Tu hikmah Allah Ta'ala jadikan pada kita ini memiliki sifat-sifat kekurangan, tidak sempurna. Begitu juga pada sifat ilmu, kan? Pada sifat ilmu tu, mana kita tak tahu perkara yang akan berlaku ni, daripada perkara yang Allah Ta'ala takdirkan. Dia cerita berkaitan dengan takdir kan, Allah Ta'ala takdirkan, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Dengan sebab kita tak tahu, kita boleh menjalani kehidupan kita seperti biasa ni. Kalau kita tahu, terusnya, kalau kita tahu, kita tidak akan boleh menjalani kehidupan kita seperti biasa ni. Kan? Jadi hikmahnya, untuk saya sebut pertama sekali untuk Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita tidak mengetahui perkara-perkara seperti ini, kan, supaya kita dapat menikmati kehidupan di dunia ni. Kan? Dan juga dalam masa yang sama, dengan sebab kita tidak tahu ini, terkena kepada kita musibah. Dia bukan kebaikan saja. Musibah tu berkena juga. Sebab kalau kita tahu perkara-perkara yang gaib ni, kan, seperti mana Nabi sebut, melalui ayat Quran tu. Ada ayat Quran, Nabi SAW sebutlah, Nabi baca ayat Quran, Nabi kata, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghsartu minal khairi wa ma massani su, kata Nabi SAW. Ayat Quran Nabi membaca ayat Quran. Nabi kata, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau sekiranya aku mengetahui perkara gaib, termasuk perkara gaib ni perkara yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku tu, kan, lastaghsartu minal khair, nescaya aku akan dapat banyak kebaikan dalam hidup aku ni. Wama massanya su, dan tidak terkena kepada aku ini keburukan. Kalau aku tahu perkara gaib. Tetapi kenapa dalam hidup Nabi ni terkena kepada Nabi SAW musibah-musibah tertentu? Kenapa? Sebab Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib, tidak akan terkena musibah pada Nabi. Contohnya, kenapa Nabi pernah terminum racun tu? Kenapa Nabi pernah minum racun? Sebab Nabi tak tahu itu adalah racun. Kalau Nabi tahu tu racun, Nabi tidak akan minum, makna Nabi tidak akan diracuni. Begitu juga Nabi SAW tidak akan masuk tu jatuh dalam lubang dalam peperangan Uhud tu, sehingga patah gigi tu kan, luka di dahi tu. Jadi Nabi SAW terjelus di dalam lubang itu. Kenapa? Sebab Nabi tidak tahu. Itu puncanya. Kalau kita tahu bangunan kita kata akan jatuh atas kepala kita, kita lalu kah di situ? Kita tidak akan lalu. Tapi kenapa musibah tu kena kepada kita? Aksiden tu, lori tu langgar kita contohnya. Sebab kita tak tahu. Kan? Jadi hikmah kita tidak tahu, mana kita bergerak lah. Kalau tidak, kita duduk kat rumah saja, kita tidak bergerak. Dan kita dapat menyempurnakan sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan yang kita jalankan. Cuma apa yang berlaku ini, tuan-tuan sekalian, dalam akidah kita perlu beriktikad yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang tidak ada pada orang kafir. Sebab orang kafir bila berlaku satu perkara, dia akan kait dengan macam-macam perkara dah. Kait dengan peristiwa tu, berkait dengan peristiwa ni. Contoh kalau kita kata tu berlaku gerhana bulan, gerhana matahari, berkait dengan kematian, berkait dengan kelahiran. Bukan, tidak berkait dengan apa. Dia takdir Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Asbab tu ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu perkara itu berlaku dengan asbab. Asbab dia ada. Contohnya kita terlupa nak ketatkan tayar. Kan? Terlupa nak skru tu kita nak ketatkan. Menyebabkan kita tayar tu tercabut, kita kata. Apabila naik atas highway tu tercabut tayar, aksiden, langgar lori dan macam-macam tu menyebabkan kematian. Itu asbab. Tapi yang berlaku tu, itu daripada perkara yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku.
Sebab tu orang Islam ni dia kelebihan umat Islam ni. Kan, yang mana orang kafir pun pelik lah dengan umat Islam ni. Ni kalau dia ada lah seorang ni, orang bukan Islam, dia bagi tahu dia pelik dengan orang Islam ni. Anak mati pun dia boleh relax. Kan? Boleh relax tu dengan kata dia boleh, makna menenangkan diri dia tu. Boleh terima, dalam arti kata boleh terima. Redha lah. Kita punya redha kan, redha. Bukan kata suka, tidak suka. Tapi terima. Sebab apa? Sebab orang kafir dia tak boleh nak terima. Anak meninggal ke apa semua tak boleh nak terima. Sebab dia nak terima tak ada siapa. Dia akan menyalahkan. Hatta kalau kita tengok cerita-cerita orang putih tu, dia akan menyalahkan Tuhan. Kan? Menyalahkan Allah, menyalahkan Tuhan lah. Tuhan lah gini. Orang Islam tidak. Kan? Kadang kita boleh tengok 5 orang anak dia meninggal dunia, tapi dia redha, dia boleh tenang, terima tu, menerima dengan tenang. Tu yang orang kafir tak faham dengan orang Islam ni. Kan? Jadi menerima perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akidah kita, ini iman dia panggil. Terima tu, redha. Cuma menerima takdir ni dari 2 perkara. Kalau sekiranya perkara itu kebaikan, kan? Mana menerima ini penting ya. Ni perkataan qada qadar ni penting sebab apa panggil, supaya kita dapat jaga diri kita sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jadi nisbah kepada, sebab Nabi sebut dalam hadis kan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu menerima menerima, membenarkan perkara yang ditakdirkan itu sama ada baik ataupun buruk. Jadi itu kalau nisbah kepada kebaikan yang kita terima ni kan, sama ada kejayaan ke kejayaan dalam kehidupan, kejayaan dalam peperiksaan ke, kejayaan dalam pekerjaan ke, pencapaian ke, naik pangkat kedudukan ke, gaji kita bertambah ke, itu kita panggil kebaikan. Mana sesuatu kebaikan yang kita terima tu, kita perlu dalam akidah kita perlu beriktikad ini semua ada daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab daripada usaha kita. Asbab tu asbab lah. Kan? Asbab tu pun kita perlu tahu asbab. Dengan asbab ni, dengan asbab kita berusaha. Usaha tu asbab kan? Kita usaha, kita dapat kejayaan. Jadi kejayaan kita dapat, itu daripada perkara yang Allah takdirkan. Bukan daripada usaha kita, tidak. Usaha kita tu asbab. Jadi usaha kita tu tidak memberi kesan pun pada kita. Tapi kita berusaha tu kenapa? Sebab Allah perintah kepada kita. Jadi Allah memberitahu kepada kita kejayaan yang kita dapat tu, kejayaan tu Allah bagi. Kan? Allah ditetapkan untuk kita. Ini perkara yang perlu kita faham. Yang bila kita beriman dengan perkara takdir dengan cara betul tu, sebenarnya dia akan menjadikan kita macam mana? Kan? Bila kita dapat sesuatu kebaikan, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tahu kebaikan yang kita dapat ini ada daripada perkara yang Allah Taala takdirkan. Pertama. Yang kedua, kebaikan yang kita dapat ini tidak menjadikan kita angkuh dan juga sombong. Apabila kita beriman dengan perkara qada dan qadar ini, kita nak sombong macam mana? Sebab kita tahu perkara kebaikan yang kita dapat ini kerana Allah yang takdirkan. Sebab yang berlaku kepada kita ini daripada takdir Allah, bukan daripada usaha kita. Bermaksud kalau kita usaha, contohnya kita usaha nak berjaya dalam peperiksaan kan. Kan? Kita baca buku, tak tidur malam, kita pergi tuition, berapa banyak tuition kita pergi. Kalau Allah tak berikan kejayaan kepada kita, kita berjaya tak? Kalau Allah tak bagi kejayaan kepada kita, kita tidak akan berjaya walaupun kita usaha macam mana, hebat sekali pun. Patut usaha kita selama ni, usaha kita yang kita berusaha selama ni, tidak memberi kesan pun. Kan? Sebab bukan usaha kita yang memberikan kejayaan kepada kita, itu asbab. Kerana kita tak tahu je kan, apa yang akan berlaku tu kita tak tahu. Kalau kita tahu kita akan gagal, kita daripada awal kita tidak usaha, kita tak tahu saat ini gagal ke berjaya. Dengan sebab kita tahu kita berusaha, kan? Sebab kita nak berjaya kita usaha lah. Cuma apabila kita dapat kejayaan tu, kita kena beriktikad kejayaan tu Allah yang tetapkan untuk diri kita. Bukan apa-apa, bukan hebatan pada kita, tidak. Sebab yang berlaku daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan jadi sombong. Kan?
Sebab kita tidak nampak kejayaan ni kan atas kehebatan kita tidak. Sebab kita dia manusia ni tuan. Di mana hebat manusia ni kan? Ya, manusia ni Allah kan sebut dalam Quran kan. Dia manusia ni kan, khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu dicipta dengan sifat lemah dia ni. Lemah. Kan? Jadi sedikit sebanyak kelebihan yang ada pada dia tu, kelebihan tu Allah bagi. Kena sedar kan? Kepandaian yang ada pada kita ni, kecerdikan yang ada pada kita ni, siapa yang bagi pada kita pandai ni? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ayah kita, bukan mak kita, bukan diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri memberi kepandaian kepada kita, tidak ada orang bodoh. Sebab atas dunia ni kan, kan? Semua orang pandai dah. Sebab saya sendiri pun saya nak pandai. Orang bodoh tu dia nak kau bodoh tu. Mana dia nak bodoh kan? Dia nak dia nak. Tapi kenapa? Tu kena sedar. Jadi Allah dalam Quran ni Allah memperjelas kepada kita perkara yang berlaku tu adalah daripada apa yang dia berikan kepada kita, bukan usaha kita. Contoh dalam bab rezeki, dalam Quran Allah Ta'ala cerita kepada kita, dia bagi rezeki. Dia bagi rezeki. Bacalah Quran dari awal sampai akhir. Kan? Mana rezeki yang kita dapat tu Allah bagi. Patut usaha kita? Usaha kita tidak. Bukan usaha kita yang memberikan rezeki pada kita, bukan. Rezeki yang kita dapat tu itu bukan daripada usaha kita. Allah yang bagi. Tu maksud dia. Yang kita usaha tu kerana Allah perintah pada kita usaha. Kita berusaha. Kenapa kita kerja? Sebab Allah perintah. Jadi kalau Allah perintah, kita kerja dah. Kan? Bila kita kerja, adakah pekerjaan kita memberikan rezeki pada kita? Bukan. Allah bagi rezeki. Jadi apabila kita dapat rezeki, yang perlu kita nampak Allah, bukan pekerjaan kita bagi rezeki pada kita. Ini akidah ni berkaitan dengan takdir ni. Kan? Mana Allah tetapkan kita dapat lah. Bermaksud kalau kita usaha cari rezeki macam mana kuat sekali pun, kalau Allah Ta'ala tidak bagi, timbul persoalan. Kalau Allah tak bagi rezeki pada kita, kita tidak akan dapat rezeki walaupun sekuat mana pun kita bekerja. Tu maknanya. Jadi bila kita dapat satu rezeki tu, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya usaha yang kita kendaki ni kan, daripada apa yang kita kendaki ni kan, kita tak tahu dapat ke tak dapat. Kan? Dengan sebab kita tahu, kita usaha. Kalau dapat, kita syukur pada Allah. Kalau kita tak dapat, kita sabar. Kan? Mana contohnya keburukan dapat pada kita tu, bukan kita nak keburukan dah. Kan? Asbab tu. Contohnya kita kata orang yang makan makan makanan yang menyebabkan dia tu kencing manis atau darah tinggi. Dia makan tu untuk dia dapat darah tinggi ke? Saya sengaja nak makan ni. Kenapa? Nak suruh dapat darah tinggi. Dah. Dia makan tu kerana nak menikmati, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan asbab makanan dia makan tu jadi darah tinggi dia tu. Kan? Kecil manis dia. Jantung dia. Padahal dia bukan nak penyakit jantung pun, bukan dia nak pun kecil manis. Dia nak makan makanan tu je. Tapi kecil manis dia tu tak mahu. Tapi Allah Ta'ala takdirkan kepada dia ini kena penyakit kecil manis tu. Kan? Jadi dia pun redha sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia redha lah. Dan di atas keredaan itu, dia masih boleh berusaha lagi di atas dunia ni. Kan? Sebab dia dalam peringkat boleh berusaha, kan? Untuk dapat satu perkara atau untuk melepaskan satu perkara. Usaha. Sebab tu dalam agama kita ni tuan, kan? Daripada perkara yang Allah Ta'ala takdir, bila kita belajar bab qada qadar ini, kita tidak terhenti pada qada qadar saja, kan? Dia akan membawa kepada kita supaya kita memahami usaha dan tawakal. Kan? Usaha maksudnya orang beriman dia akan berusaha, kemudian dia pun tawakal. Tawakal ni makna daripada dia usaha ni, dia serah usaha dia kepada Allah. Itu makna tawakal. Kan? Kita tak tahu kehidupan kita akan datang ni sama ada senang atau susah, kan? Senang ke susah, kaya ke miskin, semua orang tidak tahu.
Tuan-tuan yang kaya-kaya sekarang pun, dulu tuan-tuan tak tahu kaya. Kau tahu? Tak tahu kan? Begitu kat orang miskin. Orang yang miskin sekarang ni, dia tak tahu sekarang dia miskin. Tak. Semua tak tahu. Dengan sebab tak tahu, semua orang tidak tahu. Bukan semua orang tahu tu, tak ada. Semua orang tidak tahu. Dengan sebab tidak tahu, dia usaha nak dapat kekayaan. Dia usaha. Kan? Tetapi dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, dia miskin. Allah tetapkan dia miskin. Kan? Jadi oleh kerana Allah tetapkan dia ni miskin, dia usaha nak jadi kaya macam mana sekalipun, dia tidak akan jadi kaya. Dia tetap miskin. Kan? Tetapi usaha dia ni, kan? Nak jadi kaya ni, bila dia dapati contohnya dia berusaha nak jadi kaya, tiba-tiba dia tak kaya, dia miskin, dia pun redha. Dia redha di atas ketetapan Allah ke atas diri dia, miskin walaupun dia usaha. Jadi di atas keredaan itu Allah bagi pahala pada dia, walaupun dia tak mencapai kekayaan. Ataupun sebaliknya, contohnya dia berusaha nak dapatkan kekayaan. Dia usaha dalam ketetapan Allah, takdir Allah, dia kaya. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala takdirkan dia kaya, maka dia akan dapatlah kekayaan tersebut. Kan? Kekayaan dia dapat itu ada daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma usaha dia tu menepati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Jadi bila dia dapat kekayaan tersebut, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia meyakini kekayaan yang dia dapat itu ada daripada perkara takdir, bukan usaha dia, tidak. Jadi dia tidak menjadikan dia tu aku sombong. Ini kelebihan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia syukur, sabar, dua tu je. Kalau kita dapat sesuatu kebaikan, kita syukur. Syukur itu kenapa? Sebab daripada usaha kita ini, kan, menepati dengan takdir Allah, kita dapat. Dapat tu kerana Allah takdirkan kebaikan untuk diri kita, kita dapat. Tapi kalau kita tak dapat, kita sabar. Macam contoh kita, seseorang tu dia kahwin, tak dapat anak. Dalam ilmu dia tahu tak dia dapat anak ke tidak dapat anak? Tak tahu. Dia tak tahu. Kan? 10 tahun kahwin, tak dapat anak. Tapi adakah sampai bila-bila dia tak dapat anak, dia tak tahu? Kan? Dia tak tahu. Jadi oleh kerana dia tak tahu, dia usahalah, dia usaha. Usaha untuk dapatkan anak. Kalau dah dia tahu awal-awal dia tak dapat anak, daripada takdir Allah Ta'ala, dia tahu dah Allah takdir dia tak dapat anak. Kan? Awal-awal lagi dia tidak usaha buat apa lagi. Tak. Tapi kenapa kita usaha? Sebab kita tak tahu. Jadi kita berusaha. Sampailah satu ketika, contohnya umur dah 40 tahun kita usaha tak dapat anak lagi. Umur 50 tahun kita usaha tak dapat anak lagi. 60 tahun, 70 tahun, tua dah. Orang lain ada cicit dah, kita tak dapat anak lagi. Usaha lagi. Siapa mati. Jadi bila kita mati, kan, dan kalau kita tidak, barulah kita sedar. Contoh kalau mati pun dekat-dekat nak mati, kan, kita tahu kita memang tidak, kita redha dah. Tapi usaha kita sebelum ni Allah bagi pahala kepada kita. Kan? Ni maknanya Allah ajar kepada kita daripada takdir ini, jangan kita jadi salah faham. Sebab perkara qada ini kalau kita tidak faham, boleh membawa kita ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur ni macam-macam lah. Dengan sebab kita tidak faham perkara takdir, kita akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita sebahagian manusia dia tak terima tu, tak terima takdir tersebut. Bila dia tak terima takdir tersebut, kufur lah. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara takdir ini, Allah mengajar kepada kita supaya kita beriman, ni makna menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya perkara yang ditakdirkan itu adalah kebaikan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita sedar perkara itu daripada Allah. Dan kalau sekiranya perkara itu adalah keburukan, kita sabar dan kita menerima takdir itu dengan redha. Kedua-duanya pahala. Syukur dan sabar ini adalah kedua-duanya sifat ahli syurga. Ahli syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia nak uji kita, kan, dengan perkara-perkara seperti inilah. Dia uji kita, dia tetapkan untuk kita ni keburukan, dan kita ni sabar ataupun tidak.
Ya. Ini di antara perkara iman ya. Ada 6 yang kita sebut sebagai rukun iman ya. Jadi hari ini kita telah sampai kepada bab qada qadar. Habislah. Berkaitan dengan rukun iman ni kita sudah selesai. Begitu juga dengan rukun Islam pun kita sudah selesai dah sebelum ni ya. Dan insya-Allah untuk akan datang ni kita masuk kepada soalan Jibril yang ketiga ya. Dia Jibril alaihissalam dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Ya wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Jadi apa makna ihsan itu nanti kita akan hurai dalam kuliah kita pada akan datang inilah ya. Pada kuliah akan datang insya-Allah. Jadi sekadar inilah untuk pertemuan pada hari ini, insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi faedah dan pengajaran lah kepada saya terutamanya yang bercakap ini dan kepada kita semua yang mendengar insya-Allah. Cuma sebelum tu saya nak maklumkan saya dah bawa tabung sumbangan untuk madrasah saya di Ampang. Ni ada tabung di belakang sana mencari sumbangan untuk pengurusan tahfiz lah. Pengurusan tahfiz ya. Dan juga nak maklumkan sumbangan tuan-tuan nanti saya akan bahagi dua lah. Satu untuk pengurusan, yang kedua untuk menampung sebahagian yuran daripada pelajar yang tidak berkemampuan dan tertangguh lah kerana parent tu tak mampu nak bayar. Jadi saya akan gunakan duit sumbangan tuan-tuan lah untuk menampung yuran pengajian beberapa orang pelajar tahfiz yang kategori asnaf lah ya. Jadi mudah-mudahan infak tuan-tuan itu menjadi pahala betul salah ya. Dan tuan-tuan di hari akhir nanti insya-Allah. Sekadar ni untuk pertemuan pada hari ini, insya-Allah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.